Macam mana kita nak hadapi temu duga? Bagi 3 tips. Alright, siapa yang dah settle resume tu, Alhamdulillah. So good luck. Kalau dapat interview tu, make sure dalam keadaan COVID-19 ni ramai orang dah hilang pekerjaan, masuk dah dapat je peluang, mesti try secure that job kalau you dah settle dah resume. Jadi for my student, untuk Kak Marina punya student, bila dia orang masuk interview, ramai yang tak perlu tunggu panggilan. Maksudnya dia orang terus dapat offer on the spot. Bayangkan tengah interview, dah habis interview, bukan dia kata okay kita akan panggil balik, ataupun bukan orang kata okay thank you very much and then balik. Tak. Alright, apa berlaku? They immediately offer my students the job. So macam mana nak buat tu? Tapi yang penting sekarang ni is 3 perkara. 1, macam mana nak buat nampak confident. Itu dari segi fizikal kita. Number 2, macam mana nak jawab 2 soalan yang memang dia orang suka tanya. Alright, antara soalan wajib. Alright, so first thing first, pasal interview, macam mana nak nampak confident padahal dalam ni duk debar, otak duk risau. Okay, most of the time bila orang pergi interview, dia akan rasa nervous. Nervous ni dia akan ada what we call body language yang agak negatif. Tangan selalu bergerak, ataupun orang kata dia akan buat benda-benda yang dia panggil fidgety, fidget ataupun fiddle. Fidget atau fiddle ni adalah sejenis body language. Bukan sejenis lah, dia ni body language yang mana kaki tak boleh nak duduk diam, tangan tak boleh nak duduk diam, ada je yang gerak-gerak, duduk ramas-ramas tangan. So benda macam tu kita kena make sure tukar kepada perkara yang positif. Contoh dia, daripada duduk ramas-ramas tangan, guna hand gesture yang lebih confident. Hand gesture, gerakkan tangan dalam keadaan okay, so nombor 1, nombor 2, nombor 3, and then suara bila kita menjawab soalan, suara dilontarkan dengan cukup terang dan nyata. You face them, you look at them directly, the panel, okay, and smile, and then angguk, buatlah macam ni seperti biasa. Alright, kalau dulu kita boleh salam dengan panel, sekarang ni kita macam ni alright, and smile, always smile. Lepas tu, bila kita bersuara, bila kita bercakap, menjawab soalan, ada cara pula prosesnya. Selalu introduce yourself, ada banyaklah proses-proses dia ni. Nombor 2, untuk elak daripada nervous, okay, 2 ni, buatlah research. Bila kita buat research mengenai syarikat, mengenai organisation dia, mengenai perkhidmatan, mengenai bahagian yang awak nak masuk, then awak akan lebih yakin. Dan jangan saja buat research mengenai syarikat, buatlah research mengenai bidang kejayaan awak sendiri, moto, visi, objektif syarikat tu sendiri, bilangan pekerja, cara dia orang bergerak, cara dia punya cara servis dia dan sebagainya. So benda-benda macam tu, kita nak masuk syarikat dia, kita kena tahulah budaya dia macam mana, and siapa nombor 1 semua tu. Jadi bila kita tahu semua ni, of course orang yang tahu dia akan lebih yakin. Antara soalan yang favourite dalam interview ialah cerita mengenai awak punya kelemahan dan kekuatan. Talk about your strength and weaknesses. When we are talking about our strength, jangan orang kata puji diri sendiri banyak sangat. Jadi kita dalam keadaan yang amat humble, menceritakan kekuatan kita supaya dia boleh match kita dengan department ataupun job description posting yang sesuai. Itu penting. Jadi you kena highlight your skill. Masa ni lah highlight achievement. Kadang-kadang dia akan tanya soalan pasal kira, kadang-kadang dia bagi soalan pasal situasi. So soalan-soalan tu kita ketepikan dulu, okay? Tapi talk about your strength tu tak ada masalah. Alright, but when it comes to talk about your weakness ni, is bukan cakap pasal weakness ke tahap yang ia menjatuhkan kita. Kita cakap pasal weakness kita yang mana boleh jadi positif. Daripada kelemahan jadi kekuatan, daripada negatif ke positif. Contoh, kalau student Kak Marina yang masuk interview, especially yang minta scholarship ataupun yang minta university, okay, bila dia orang masuk interview ni, alright, saya akan selalu beritahu dia orang, make sure dalam interview, masa introduction, cerita terus bahawa awak sedang ambil kursus bahasa Inggeris. Sebab selalunya student-student saya yang lepasan SPM, katalah ini lepasan SPM punya level if say diorang ni ex-SPM students, diorang ni akan ambil kursus dengan Kak Marina,
iaitu kursus pra-university. Dalam kursus tu saya ajar semua benda lah, alright, interview lah, resume writing, public speaking, semua tu. Student diminta untuk introduce diri. Okay, saya beritahu, make sure masa dah habis perkenalkan diri, bagi tahu kat panel, at the moment I am taking an English course to improve my English communication skills. Okay, so let's say over here the interview dah blah 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 blah, dah running, and awak punya bahasa Inggeris tak bagus. Okay, tapi okay lah, awak boleh hide awak punya nervous, awak nampaklah yakin, awak try jawab dengan sebaik mungkin. Tengok-tengok panel dapat detect banyak benda lah. Panel kata BI awak ni teruk lah, memang tak boleh nak lepas. Selalunya BI ni, bahasa Inggeris ni penting lah kan. Tapi walaupun student Kak Marina yang mana masuk kursus dalam keadaan yang lemah, dan kebetulan ada interview masa tu, alright, yang mana dia orang lemah, dia orang still dapat job offer on the spot. Sebab apa? Panel akan cakap apa tau? Panel kata, I like this candidate because he knows his weakness and he is trying to improve himself. Bermakna kelemahan awak sudah ditukarkan kepada positivity kalau awak melakukan sesuatu untuk ubah diri. Alright, so itu antara contoh yang saya boleh bagilah, di mana bila kita sebut pasal weakness, weakness ni benda-benda yang melibatkan awak ni dah jadi positif. For example, sometimes kita ni masalah dengan low confidence. Okay, so kalau ada setengah orang dia masalah low confidence, dia akan sebut dalam interview tu juga, kadang-kadang apa dia cakap tau, dia kata that I'm always very nervous, but I'm trying to overcome my nervousness. I am here today, sir, and I'm in this interview. Alright, so itu antara soalan dan benda yang student sendiri jawab. Tapi untuk golongan pekerja, we're talking about other things. Golongan pekerja ni, weakness ni bahagian lain. Okay, alright, banyak scope dia. Okay, so let's go to the second part of questions. Soalan lazim. Soalan lazim orang suka tanya, okay, so awak ni nak letak di department mana? Awak nak kerja kat bahagian mana? Jawapan yang paling popular yang kita selalu dengar, tak kisah, mana-mana pun tak apa. Awak nak menunjukkan bahawa awak tidak memilih. Okay, alright, okay, please don't answer like that. Diorang tanya benda macam tu, di mana awak nak diletakkan, where do you want to be put when it comes to department ke mana-mana lah, ranking ke. Dia tanya benda macam tu sebab dia nak narrow down the scope. Bila awak cakap mana-mana, it's like macam orang tanya apa, nak makan apa hari ni, mana-mana lah. Jadi susah kita nak buat pilihan, betul tak? Jadi the best thing for you to do is talk about your strength. Masa ni lah awak boleh memilih sebab awak diberi pilihan. So when they ask you that question, which department would you like to work in, don't say anywhere will do. Okay, the best thing for you to do is talk about your strength, your skills, which will suit to that department. Okay, why? Because when you suit yourself with the department, with the skill that is appropriate there, what happens is you boleh buat department tu besar lagi. You can perform because you know what you're doing. Jadi most of the time bila ditanya nak letak di mana, nak masuk jabatan mana, bagi tahu, okay, saya ni pandai bahagian ni, dan saya rasa saya boleh kembangkan diri saya di sini, dan saya boleh juga menabur bakti di kawasan ni. Okay, sebab you dah ada skill. Jadi bila you tahu apa you cakap, apa berlaku? You nampak confident. Okay, bukan saja awak nampak confident, tetapi awak memudahkan dia untuk letak awak di department sekian-sekian. So most of my students memang dia akan dapat offer, and many of them I can tell you dapat offer on the spot. Dia tak perlu nak tunggu panggilan. Ramai. Okay, ada cara nak jawab. Awak mesti sincere, tetapi walaupun kita seikhlas hati, ramai di luar sana seikhlas hati, ramai yang sana berpengalaman, ramai berkebolehan, qualification semua cukup TikTok, kita compete dengan ramai. Make sure kita belajar teknik
temu duga. Yang tu penting. Soalan yang semua orang akan ditanya, tapi tak ramai yang boleh impress. Soalan apa tau? Talk about yourself. Talk about yourself dengan introduce yourself lain tau. Okay? So when you talk about yourself, you're supposed to make sure introduction awak mengenai diri awak tu memang habis-habis nak menawan hati. Yang tu panjang lebar explanation dia. Okay? If you want to know more, I'll be explaining about all that in my interview workshop. Preparing for interviews and interview skills. So that's what will be the focus in our next workshop. Bye!